warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi hari ni saya tak nak bagi panjang sangatlah presentation ni. Saya akan sepintas lalulah macam mana untuk kita bermula dengan hormon diet ni, alright? Ada kat sini yang dah terima barang, ada yang belum kan. Jadi kalau yang belum pun tak apa, okay? Nanti bila dah dapat barang nanti bagi tahu saya. Dan dalam hormon diet ni, kalau tanya saya bila nak start dengan program ni, jawapan saya ialah bila bersedia. Bila anda semua bersedia lah. So dalam program ni kita tak nak orang kata memaksa lah untuk start program tu. Bila semua dah bersedia, bila rasa dah bersedia, baru bermula. Jadi hari ni kita akan pergi sepintas lalu lah. Saya akan bagi tahu cara untuk mulakan hormon diet ni. Okay? Okay, jadi untuk semua orang akan dapat 2 set barang lah yang kita hantar. Yang satu barang organik dan yang satu lagi ialah barang daripada Forever. Jadi ada yang dapat dah dua-dua, ada yang tak dapat lagi, tak apa. Nanti bila barang dah dua-dua sampai, bila nak start bagi tahu saya. Sebab apa? Sebab kita nak nanti bila bermula tu yang terbaiknya untuk at least seminggu 2 bermula tu kita nak you all share resipi apa yang you all masak dekat grup yang kecil tau. Sebab apa? Sebab kita nak bagi feedback lah sama ada dah letak benda yang betul ke, ada salah ke, cara memasak ke. It's very important untuk kita kenal pasti, untuk kita kalau ada bahan-bahan yang tak boleh guna ke, cara memasak ke. Jadi penting lah untuk tunjuk kepada kita menu-menu tu semua. Okay? Okay, right. Jadi first of all saya nak bagi tahu makanan-makanan yang kita bagi makan sepanjang program HD lah for the whole 42 days. Yang ni yang kita tak bagi lah, yang tiada sebab-sebab dia yang tertentu kenapa tak bagi. Jadi dalam program ni you all akan belajar lebih banyak lagi lah kenapa kita tak bagi makanan-makanan yang dilarang ni. Ada sebab-sebab dia tertentu, ada scientific evidence dia, kita ada banyak study, kita ada banyak paper yang proof that makanan-makanan ni semua memberi keradangan. Okay, nanti saya explain sikit lah secara sepintas lalu. Sebab kalau kita nak go terus semua ni memang tak sempat lah dalam masa yang pendek macam ni. Assalamualaikum. Okay, sorry about that. So saya akan bercakap je dulu. Nanti Cikgu Diana akan hantar slides tu, akan present slide tu. Okay Dayan, macam tu. Okay, boleh dengar saya ke? Dengar. Boleh. Dengar ya? Okay, alright. Okay, first of all, saya untuk saya ada hantar ni handouts ni kepada semua untuk sebagai reference lah untuk kita hormon diet ni. Kalau yang tak dapat lagi mungkin tak dapat lagi lah. Okay. Boleh? Alright. So Dayan control slide Okay, alright. Alright, you control slide. Okay, Dayan go to the next slide lah. Yang ni ke? Next slide. Minyak. Dekat saya je tak bergerak pun. Aduh. Mana nak pergi slide mana? Yang first one gambar tu. Gambar yang mana? Tak apa, Mak cakap je kat Apa je lah, cakap je lah because I Mak cakap je, I follow nanti. Okay. Okay, so kita go through the list of yang dilarang waktu program ni, okay. Kalau kita tengok dekat kertas ni pun ada dekat bawah dia tu. Yang pertama sekali dairy product tenusu, saya baca dulu list tu ya. Yang kedua daging merah, nanti saya explain kenapa sebab-sebab dia. Yang ketiga tepung-tepung. Yang keempat makanan bergoreng. Yang kelima perasa ataupun warna tiruan.
Lepas tu gula dan asin. 7 tu dalam 42 hari ni memang kita tak bagi langsung lah. Okay. Okay, sebab dia. Dan yang pergi kepada slide yang ada produk tenusu tu. Yang apa, kenapa kita tak bagi produk tenusu tu. Okay, done. Dapat Okay. Jadi kalau kita nak tengok banyak ada dalam grup kita, banyak dah Dr. Adibah ada post pasal the ugly sides of dairies. Benda-benda yang diinjek kepada lembu-lembu tu semualah yang sebenarnya yang ada faktor keradangan, ada omega 6 yang diinjek-injek kepada lembu tu semua. Jadi kita tak bagi lembu produk tenusu ni, dia bukan sahaja susu-susu sajalah, semua cheese, semua butter yang berkait dengan susu-susu ni kita tak bagi dalam masa 42 hari. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita dokters kan, saya sendiri pun selalu bagi nasihat kepada babies ke, kalau budak-budak ke yang ada asma tu, kita memang tak bagi dia minum susu tau, sebab dia akan menyebabkan production of phlegm, pengeluaran kahak. Jadi sebab disebabkan oleh injection kepada lembu ni lah. Yang kedua yang kita tak bagi ialah daging merah atas sebab yang sama, sebab daging-daging ni dia ada keradangan, feature keradangan omega 6 dalam daging tu. Sebab dia makan yang dedak ni, dia ada banyak omega 6 dalam dedak tu. Lembu-lembu ni kalau kita nak cari yang makan rumput 100% memang kita tak akan jumpa carilah sekarang ni. Memang tak, even lembu kampung pun kalau saya tanya orang-orang yang ternak lembu kampung, dia orang tetap bagi makan dedak. Itulah semua yang menyebabkan keradangan, faktor keradangan dalam badan kita. Jadi kita tak bagi. Dan kalau kita tanya doktor-doktor bahagian surgeon kan, bahagian yang especially yang colorectal semua tu yang berkait dengan usus, dia daging merah ni dia sangat highly associate dengan kanser usus. Kanser usus, keradangan usus, diverticulitis, penyakit-penyakit yang berkait dengan keradangan usus tu, dia sebenarnya berkait rapat dengan daging merah lah, red meat. Jadi kita tak bagilah dalam program ni. Jadi untuk daging-daging kita bagi dalam program ni ialah inilah chicken, ayam, dan kita galakkan organik. Chicken yang organik, ayam yang organik, ayam kampung boleh, tapi kalau tak ada boleh je nak makan ayam yang biasa. Lepas tu segala protein yang lain semua boleh lah, macam ikan semua kita bagi, tapi kita ada senarai lah. Kita tak nak ikan semua tu yang orang kata yang dipelihara, kita tak nak. Kita nak yang laut ataupun sungai yang free range. Kita tak nak yang pelihara, sebab bila pelihara ni makanan dia tu dia ada omega 6. Sama juga dengan udang, sotong saya rasa memang semua laut kot. Sebab tu dalam program ni ada orang kata macam okay, program makanan sihat ni makan makanan mahal. Okay, sebenarnya tak, sebab even salmon tu kalau yang ternak kita memang tak galakkan, bukan tak galakkan lah, kalau kan sebenarnya tak boleh. Dia kena salmon yang orang kata ni lah laut dalam lah, yang daripada laut. To be honest, kalau kat Terengganu ni memang saya tak jumpa lah yang salmon yang yang bukan diternak. So memang saya dalam program ni kalau nak kirakan memang tak makan ikan mahal lah, makan ikan selayang, ikan kembung yang memang kita pasti daripada laut. Yang ikan-ikan ternak kita tak nak, okay? Sama juga dengan udang semua tu, kita tak nak yang ternak-ternak tu. Jadi dia bukan pemakanan yang mahal ya dalam program ni. Okey, lepas tu yang kita tak bagi seterusnya ialah panduan dia dalam kertas ni yang kita tak bagi ialah tepung-tepung. Okey, tepung-tepung ni sebab dia ada gluten. Gluten ni sebenarnya dia sangat signifikan. Dia menyebabkan keradangan, especially dia paling cepat sekali kita nampak pada kulit. Masa hari tu ada after PKP 1 kita ada waktu yang kita benar rentas negeri semua kan, saya pergi KL, saya tengok anak saudara saya, ya Allah teruk sangat kulit dia. So saya tanyalah ni my sister kan, kenapa teruk sangat tu, dia kata lepas ni lah, lepas PKP rupanya kan masa PKP yang pertama tu all this baking lah, buat
kek, buat roti, kek pisang lah, donat, kari puff semua. So banyak makan tepung. Tepung-tepung itu yang menyebabkan keradangan pada kulit anak dia. So saya suruh dia stop buat seketika, saya ajar dia buat HD setakat yang mampu lah, sebab budak-budak ni setakat mana sangat kan dia orang boleh buat. Alhamdulillah ada banyak perubahan lepas daripada dia lepas daripada dia ikut cara yang saya ajar tu. Okay, yang tepung kita tak bagi, tapi sebenarnya one thing pasal buat HD ni, masa kita nak buat ni kan, bila kita go through the list makanan-makanan yang kita larang sepanjang HD ni, kita rasa macam susahnya nak buat program ni. But as you go along, you rasa macam sangat best, sangat interesting, sebab banyak lagi benda yang kita rasa macam banyak benda kita tak boleh makan, tapi sebenarnya banyak yang kita boleh makan. Macam tepung-tepung tu, banyak je sebenarnya yang kita benarkan, gluten free, tepung, macam banyak lagi lah. Tetapi macam saya sendiri tak expert sangat lah pasal tepung ni, sebab I don't bake, saya tak ada masa lah nak baking roti. Tapi ramai kawan-kawan saya yang sangat rajin baking, buat roti tu Masya Allah sedap sangat nampak. So nanti banyak resipi yang kita boleh ajar untuk inilah, you all semua dalam Telegram banyak ada resipi roti semua. Yang jarang-jarang masuk dapur pun boleh bayangkan tak, lepas buat HD rajin baking roti, cantik kemain lagi dia punya roti, dia tunjuk dia buat kan. So masing-masing bersemangat. Bila kita dah start dengan buat HD ni, kita macam-macam kita nak cuba tahu, sebab kita tengok dalam grup macam-macam dia orang masak dengan dalam HD ni. Jadi program ni bukan program diet berlapar, program diet makan banyak dan kita boleh makan sedap according to kita punya kreativiti kita. Kita ada ramai chef-chef yang kreatif lah dalam program ni. Salah seorang tu saya rasa yang outstanding sangat, nama dia Kak Ayah, kita panggil je. Dia saya rasa yang dalam ni banyak dalam HD4. Kak Ayah tu mungkin dalam HD2. Tapi selalulah juga kita post dia punya resipi-resipi. Dia kreatif sangat memasak dan memang nampak sedap sangat masakan-masakan dia tu. Okay, so macam-macam kita boleh buat. Right? So yang keempat yang kita tak bagi ialah deep fry. Okay, goreng, deep fry. Okay, minyak. Okay, one thing about minyak, kita go to slide minyak Dayan, boleh? Dia ada banyak jenis minyak. Okay, now this is contoh minyak yang kita benarkan. Okay, ada lagi. So kalau minyak ni yang kita benarkan dalam program ni, yang canola ni dia kena omega 3, jangan beli omega 6 ya. Ada juga yang jual omega 3 dan 6, jangan beli. Kita nak 3 ataupun 3 dan 9. Okay, canola kita benarkan, olive oil kita benarkan, sesame oil kita benarkan, coconut oil kita benarkan. Okay, now yang olive oil ni dia biasanya dia ada dalam botol yang lutsina dengan botol yang gelap sikit. Okay, perbezaan dia, yang botol lutsina tu kita boleh kena haba, yang botol gelap tak boleh kena haba. Itu perbezaan dia. So saya harap semua faham lah. Kalau yang lutsina tu kita boleh lah nak masak sikit-sikit. Okay, dia ada dua isu berkenaan dengan minyak. Minyak ni yang pertama sekali, bila dia minyak, maksudnya dia tetap berkalori. Jadi kita tak boleh guna banyak. Walaupun ini minyak yang bagus, sebab dia, apa yang kita definekan minyak yang bagus ialah sebab dia omega 3. Omega 3 ataupun omega 9. Jadi dia minyak yang bagus lah. Okay, even though dia minyak yang bagus, penggunaan yang banyak menyebabkan kalori tinggi. So we have to be careful. So maksudnya minyak ni, kita benarkan dalam sehari, dalam 2 sudu besar sahaja kita benarkan minyak dalam sehari. Kita kena tengok betul-betul lah penggunaan minyak kita. Kalau kita katakan, kalau bagi sesiapa yang buat ni for example untuk weight, untuk berat badan, kalau dah macam nampak berat badan kita tak turun semua tu, kita kena revise balik penggunaan minyak kita, salah satu benda yang kita nak kena revise balik. Okay, lepas tu isu yang kedua berkenaan dengan minyak ialah dia punya, okay, katakanlah minyak yang bagus ni, canola ni, okay, kita kata tak apa, kita beli satu botol besar, untuk kita guna sikit. Lepas tu untuk family kita deep fry kan minyak canola ni. Okay, dia tetap
tak boleh, dia tetap salah dan dia tetap tak bagus. Minyak tak bagus ni akan jadi, minyak yang bagus ni akan jadi tak bagus apabila kita deep fry. Di minyak ni kita tak boleh haba yang tinggi sebab kita akan tukarkan dia kepada acrylamide. Acrylamide ni sebenarnya yang causes keradangan dalam badan kita. Okay. So minyak ni kita tak nak deep fry kita tak nak, dan penggunaan minyak ni kita akan ajar macam mana cara nak memasak supaya minyak ni tak rosak. Okay, sekejap lagi saya go through that. Okay, next ialah perasa dan pewarna tiruan. Okay, next slide Dayan. Okay, right. Okay, untuk perasa macam kicap-kicap, sos tomato semua tu kita tak bagilah sebab dia ada perasa tiruan. Ajinomoto semua kita tak bagi. Okay, untuk kicap, ini salah satu contoh lah yang kicap yang kita bagi ni liquid amino. Ada beberapa lagi jenis kicap. Okay, saya pun tak sempat nak cari gambar-gambar dia tadi sebab slide ni pun saya baru buat kejap tadi. Okay, so nanti tanya. Yang paling penting dalam program ni saya notice siapa yang banyak bertanya, dia akan dia punya result is better bila dia banyak bertanya. Sebab apa? Sebab dia lebih faham lah. Yang paling penting kefahaman. Kita kalau apa-apa, kalau pergi kedai ke for example, nak beli barang, lepas tu tak pasti boleh ke tak boleh, kena tunjuk gambar kat kita dululah. Kalau WhatsApp tak ada orang jawab tu, call lah, call Cikgu Diana ke, kalau siapa pun Cikgu Diana, call saya pun tak apa, sebab kadang-kadang kita pun bukannya all the time check WhatsApp kan, ataupun boleh tanya dalam big group, sebab dalam big group tu kita ada ramai lagi lah ni coach-coach lain yang mungkin boleh jawab soalan-soalan tu lah. Alright. Okay, next yang kita tak bagi ialah gula. Go to next slide dah ya. Okay, gula ni dia cause banyak sebenarnya keburukan gula. Okay, kita akan belajar banyak lagi. Tu saya bagi example lah. Gula can cause wrinkles, macam-macam lagi. Alright. Okay, bila kita bercakap pasal gula. Okay, boleh go to next slide. Okay, bila kita bercakap pasal gula ni, okay, ini dia yang penting yang saya nak point out. Dalam program ni kita tak bagi gula, tapi kita bagi guna madu. Okay, dan madu ni is very important. Kita nak pastikan kita guna madu asli. Sebab apa tahu? Rugi tahu kita berpantang sana sini, kita pun gunalah satu madu ni yang kita ingatkan asli. Rupanya ada campuran gula. Kita dah avoid dah benda lain, dah macam-macam dah kita berpantang, kita tersalah ambil madu. Justru saya tak naklah macam ni. Jadi that's why for most of you, saya memang ada order madu lah. Sebab sekarang ni alhamdulillah memang kita ada madu, ada in stock lah. Tapi ada yang siapa hari tu saya lupa, dia dah ada madu, so saya tak orderkan madu untuk dia, but she is sure lah madu dia madu asli. So tak apalah kalau pasti kan. Macam saya sendiri pun sekarang ni saya dah memang orang kata saya stick to forever punya ni lah. Next slide dah ya. Saya stick to forever punya honey because dia memang kita boleh guna tanpa was-was lah. Dia ada banyak khasiat-khasiat dia. Yang ni kita akan go through selepas kita dah buat program ni, nantilah banyak nanti info-info yang kita akan dengar lagi. Okay, dan seterusnya yang kita tak bagi, next slide dah ya. Kita tak bagi caffeine dalam program ni. Okay, kenapa kita tak bagi caffeine? Dia macam ni, nama program kita ialah hormon diet. So maksud dia kita nak stabilizekan the whole hormone. So yang akan control hormon kita dalam badan kita ni, maksud saya gini, hormon tu dia bekerja dependent to each other, dan salah satu hormon dia yang penting ialah kortisol, melatonin. Semua tahu melatonin ni hormon yang akan dikeluarkan waktu kita tidur. Jadi it's very important kita nak orang tidur awal, kita nak reduce level of stress macam tu. Jadi kita tak nak kopi ni, dia salah satu dia akan ganggu dari segi waktu tidur kita. Lepas tu dia ada feature craving. Kopi ni kita jadi macam nak. Dalam program ni salah satu benda yang kita nak eliminate ialah craving. Keinginan nak makan, keinginan nak minum benda yang tak sepatutnya tu lah. Kita nak biar kita dapat nutrisi secara mencukupi. Macam tu. Kopi ni dia sebenarnya ada benefit dia, tetapi dalam program ni dia akan kacau program. Jadi kita biarkan dulu, kita tak benarkan dulu. Okay.
kalau sesiapa yang memang orang kata coffee addict sangat, yang macam I cannot live without coffee, macam tu lah. Boleh sekali-sekala minum decaf, beli decaffeinated. Ada beberapa orang yang saya coach sebelum ni lah, yang bawah coach saya, memang dia kata macam ya Allah macam mana ni, tak dia sebab dia memang everyday must drink coffee. Tetapi Alhamdulillah bila buat program, bila kita dah follow betul-betul, badan kita cukup nutrisi, kita cukup vitamins and minerals, kita nak dia punya crave kepada kopi tu secara automatik akan hilang, tak ada. Okay, so cubalah siapa yang macam coffee crazy sangat, memang tak boleh hidup tanpa coffee, tak apa, contact saya balik, nanti saya akan beritahu macam mana. Maybe in the beginning boleh juga kita kurangkan slowly macam tu lah. Not to worry, dalam program ni kita buat setakat kita mampu. Tak boleh follow 100% tak apa, kita tak boleh follow semua, kita jangan tinggal semua. Okay, now saya letak the green tea. Sebab apa? Saya nak bagi tahu dalam program ni yang kita benarkan untuk minum yang unlimited. Unlimited tu maksudnya kita boleh minum bila-bila masa sahaja kita boleh minum, dan sebanyak mana kuantiti. Okay. Yang pertama sekali green tea lah, okay. Green tea ni dia ada banyak khasiat-khasiat dia yang kita akan belajar lagi, okay. Tetapi janganlah green tea campur gula. Okay, so green tea kita boleh minum unlimited, green tea tanpa sugar unlimited ya. Green tea kalau nak letak lemon without sugar unlimited, bila-bila masa sebanyak mana, tak kira hari protein ke hari apa. Okay, nanti saya akan explain ya. Untuk green tea. Lepas tu benda lain, minuman lain yang unlimited tu of course lah air masak kan. Lepas tu AVG. AVG tu unlimited. Boleh minum sebanyak mana kita nak minum pun. Kita nak minum 1 liter per day pun boleh. AVG tu. Okay. Ada tadi ada dia dekat sini rasanya seorang dia bagi tahu saya lah. Ada seorang coach yang hormone diet ni, dia buat program yang sama kepada kita, tapi bayaran yang dikenakan, dia ada ramai yang buat hormone diet ni sebenarnya, ada coach-coach yang, tapi kita ni bawah tim Dr. Adibah lah. Dia punya bayaran dia 3,000 untuk buat program ni. Okay, so saya agak mungkin dia beli AVG tu banyak-banyak, salah satunya lah. Sebab apa? Lebih banyak kita minum AVG ni sebenarnya lebih cepat kita achieve KPI kita. Kenapa? Nanti hadamlah, banyaklah kita akan, kalau Dr. Adibah tu once dia start mengajar, start kelas fiziologi dia, zap masuk slide dia, you will have a busy day membaca segala benda yang dia ajar tu. Nanti dia akan ajar lah apa yang ada dalam AVG tu yang menyebabkan dia membantu program kita ni. Okay, yang pertama sekali dia membantu usus kita lah. Okay, dia bantu usus kita. Kita perasan tak selama ni, bukan kita tak tahu pemakanan sihat, buah sayur tu semua sihat kan, tapi kita makan buah sayur, kita sihat ke selama ni? Tak sihat juga kan? Sebab apa? Sebab usus kita tak dapat serap buah sayur nutrisi yang kita makan. So that's why dalam program ni, first of all kita nak tackle ialah gastrointestinal tract kita, iaitu sistem penghadaman kita, sistem usus kita. Sebab tu the more you drink AVG, the better, the faster you will achieve your result. Sebab tu dari masa ke semasa pun Dr. Adibah akan buat AVG challenge macam-macam lah. Okay. Tapi untuk permulaan ni tak apalah, kita guna apa yang kita ada dulu. Alright. Okay, satu lagi air yang kita boleh minum unlimited ialah air kelapa yang tak dicampur gula. Tak nak lah yang campur gula ya, yang pure punya. Air dia tu unlimited, tetapi isi kelapa tu masa-masa tertentu sahaja. Nanti saya akan explain dah bila masa tertentu tersebut yang kita boleh. Okay, now next slide. Okay. Ini beras yang kita guna dalam program ni, brown rice. Lepas tu untuk santan, kita akan ganti dengan almond milk. Okay, isu dia ialah isu kalori. Santan tu dia sebenarnya kalau kita dengar, mungkin ada yang pernah follow ke apa-apa program sebelum ni ke. Yes, memang santan is a good fat. Santan, tetapi isunya kalori. That's why
Saya keep saying lah dengan Dr. Adibah, yang paling penting dalam program ni ilmu. Kita nak tahu kenapa kita pilih almond milk, kenapa bukan santan. Kat sini ialah isu kalori. So that's why kalau siapa yang buat program ni untuk masalah katakan kulit, dia dah kurus dah. Dia program ni dengan kulit saja. Dia nak bagi eczema dia hilang ke. So santan is not a problem lah sebab dia bukan ada isu kalori. Almond milk dengan santan ni, pemilihan almond milk ialah berdasarkan kalori dia yang lebih rendah berbanding dengan santan. Itu yang kita kena faham. Okay, beras memang kita guna brown rice lah. Dalam program ni nombor 1 brown rice. Nombor 2 ialah parboil. Okay, sebab apa? Kita nak beras yang GI rendah. Okay, glycemic index rendah yang mana akan menstabilkan hormon insulin kita. Okay, hormon pertama yang kita akan work on this program, hormon insulin. So that's why kita guna brown rice. Okay, brown rice ni GI dia boleh stabilkan kadar glukos dalam badan kita, dia di cara metabolisme dia. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Dan kenapa dia nombor 1 berbanding dengan parboil, walaupun parboil tu GI dia rendah juga, sebab dia ada nutrisi dia. Okay. And saya tahulah ada some people lah, not everyone. Mungkin dalam 50 orang saya coach adalah 2-3 orang yang rasa macam, oh saya pernah cubalah brown rice ni doktor, memang I really cannot take it lah apa-apa. Okay. Saya dah coach ramai orang dan I would say 100% yang kata macam tu akhirnya akan suka brown rice. Macam mana? Dia ada cara dia kalau kita memang tak suka dengan brown rice ni, kita masak brown rice tu, kita letaklah halia, bawang, kita boleh letak daun pandan, daun limau purut bagi wangi bau dia tau. Bila masak, kita boleh ambil 1 sudu kecil olive oil, kita mix sekali dan dia jadi sedap. Okay. Beras ni kan, nama je beras putih dengan beras perang ni dua-dua nama beras. Tetapi perbezaan dia macam langit dengan bumi. Dari segi kebaikan dia, brown rice ni jauh lebih baik. Jadi saya tahu ramai yang buat kat sini ni, dia cuma buat untuk diri dia sendirilah kan. Tetapi lebih baik lagi kalau dia buat untuk the whole family, maksudnya bagi anak-anak pun makan beras juga, makan beras perang juga. Jadi kita buat beras perang ni bagi sedap lah. Faham tak? Okay. Next. Okay. Now kalau kita tengok, saya ada bagi kertas ni dekat semua orang kan. Nanti tengok balik lah. So kalau kita tengok kepada ni, kertas ni, dia ada 3 hari yang pertama tu ialah hari persediaan. Okay, sebenarnya untuk 3 hari pertama ni, hari persediaan ni tak semestinya 3 hari lah terpulang kepada kita. Kalau kita nak hari persediaan kita sebulan pun terpulang kepada kita. Kalau kita belum bersedia nak buat, tak payah buat. Okay, macam ada setengah orang tu dia dah ambil barang dah sampai sebelum bulan puasa hari tu lagi. Dia kata saya nak buat lepas raya. Okay, fine, dia buat lepas raya. Okay, so saya tak kisahlah bila nak bermula tu. Okay. Dan kita akan bermula dengan 3 hari protein. Okay, dalam program kita ni, kita ada 3 hari protein sahaja. Siapa-siapa yang pernah buat program diet sebelum ni, diorang akan faham sendirilah. Ada setengah program diet tu hari proteinnya sampai sebulan. Dalam program kita ni 3 hari sahaja hari protein. Lepas tu kalau perasan, dia dekat untuk setiap hari yang kita bermula, katakanlah kita bermula hari Ahad, Isnin, Selasa, kita bermula untuk hari protein kita. Setiap hari Ahad tu akan jadi hari protein kita. So kita akan ada 3 hari protein, kita akan ada 1 hari protein setiap minggu. Ini perjalanan program dia. Lepas tu nanti saya akan explain apa yang kita akan buat pada hari protein. Okay, cumanya saya nak highlight, lepas daripada hari protein tu kita ada hari penurunan berat. Yang seterusnya tu kita panggil hari penurunan berat. Okay, right. Jadi lepas daripada hari penurunan berat, kita ada pula hari fasa penambahan makanan. Kalau perasan dekat hujung-hujung tu, dia ada fasa penambahan makanan 1, 2 dan 3, fasa penambahan makanan tu. Okay.
Jadi apa yang akan terjadi pada fasa penambahan makanan ni? Okay. Don't worry, dalam fasa penambahan makanan ini dia akan terjadi dengan sendiri. Maksudnya apa? Towards the end, kita akan makan dengan lebih banyak lagi kerana metabolisme kita telah meningkat. Sebab tu program ni berbeza daripada program lain sebab kita work on metabolism. Bila metabolisme kita meningkat, kita akan makan dengan lebih banyak dan betul akan terjadi secara automatik. Okay. Kalau kita perasan dalam grup kan, kita nampak orang-orang yang hantar menu-menu makanan tu kan. Ada orang hantar menu makanan tu. Kalau dia hantar menu makanan yang sama, sebanyak yang sama tu, okay, every time dia orang hantar, kita mesti tanya kenyang ke tak kenyang. Kita kena make sure memang penuh pinggan lah makanan tu, make sure makan biar kenyang. Okay. Dan jangan takut makan nasi. Dalam program ni ramai yang dah turun berat badan, dah dalam 4-5 kilo lepas tu takut makan nasi. Ramai yang tanya saya tak nak makan nasi. Tak apa, just follow kita punya program betul-betul. Nanti bila berat dah start, let's say after 2 weeks ada static, berat badan static. Jangan diam-diam tahu, bagi tahu saya ataupun bagi tahu Cikgu Diana ke, bagi tahu siapa-siapa kata berat badan saya dah static ni, what to do. Okay, kita akan ajar sebab kita ni personal coaching tau. Kita akan personalizekan ikut kepada masing-masing punya keupayaan, masing-masing punya tahap metabolisme sebab kita semua ni berbeza. Ada orang buat exercise lebih banyak, ada orang stress level dia lebih tinggi. Jadi kadar kita akan turun, berat kita tak akan sama. Kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Jangan stres kalau orang lain dah turun berat 5 kilo, kita baru turun 3 kilo. Jangan stres, tak apa. Sebab masing-masing kita punya badan ni berbeza. Jadi dalam program ni follow regime yang kita advise, and then towards the end kalau you betul-betul follow, you will be surprised. You akan makan dengan lebih banyak lagi. Bagus sebab metabolisme tinggi. Towards the end ramai yang kata, ya Allah kenapa Dr. Asyik lapar ni? That is good. Maksudnya metabolism kita dah improve. Macam tu. So kalau notice yang yang diorang hantar menu-menu makanan tu kan, selalunya dalam 2 minggu pertama je lah orang hantar. Lepas tu memang semua masing-masing pandai lah prepare makanan sendiri. Okay, dah tak hantar dalam grup dah. Kalau that same portion dia makan dalam minggu-minggu terakhir, dia tak akan kenyang. Dia mesti nak tambah lagi. Okay. So bila sampai kepada peringkat itu, kita akan advise lah apa nak tambah. Biasanya kita akan advise tambah protein dengan sayur lah. Okay. Boleh juga nak tambah nasi sikit-sikit. Kita akan ajar lah macam mana nak tambah. Alright. So next slide ya. Okay, sekejap. Okay, now next slide ya, untuk hari protein. Okay. Kalau dalam presentation ni, tak nak ingat benda lain tak apa. Slide ni yang paling penting sekali untuk ingat. Okay, ini ialah orang kata benda yang penting sekali. Prinsipal yang paling penting dalam program ni yang tak boleh buat salah. Okay. Ini dia hari protein yang kita buat 3 hari dan once a week hari protein tu. Ini dia 4 benda yang kita tak boleh makan. Okay, kenapa? Okay, dia macam ni. Apabila kita makan makanan kita kan, kita ada karbohidrat, kita ada gula, kita ada protein, kita ada fat. Okay, yang pertama sekali tubuh kita akan guna ialah gula. Lepas tu dia guna karbohidrat untuk tukar kepada tenaga. Okay, masalah kita sebelum ni, pukul 12 kita dah makan sepinggan nasi dengan air tebing semua dengan segala gula. Okay, kita gunalah gula karbohidrat tu pukul 2 kita lapar balik. Sebab apa kita lapar balik? Sebab kita salah satu dia mungkin kita kekurangan nutrisi, mungkin kita craving. So kita tak sempat guna pun protein semua kita tak sempat guna, kita makan balik. Macam tu. Jadi protein ni yang tubuh kita guna last untuk buat tenaga, untuk tukar kepada tenaga. Jadi waktu hari protein, kita tak nak nasi, kita tak nak madu, kita tak nak sayur, kita tak nak buah, 4 benda ni supaya tubuh kita guna protein for source of energy.
Okay, so what happen bila kita guna protein? Bila kita guna protein sebagai source of energy, dia akan tarik lemak kita. Itu fiziologi badan kita. Kita start bagi signal kepada lemak kita. Okay, untuk kita bakar lemak for energy. Alright, so sebab tu dalam hari protein 3 hari, you can lose up to 3 kilo dalam masa 3 hari. Kalau buat betul-betul. But we need protein only, dan protein kena cukup. Kita tak boleh ambil sikit-sikit saja, protein tak boleh. Kena ambil mencukupi. So nak tahu cukup tak cukup tu kena tunjuklah gambar makanan tu kepada kita. Okay. Jadi untuk hari protein ni kita nak protein sahaja. Yang itulah yang kena ingat ya. Okay. Protein tu apa? Protein ni kita yang terbaiknya dalam program ni dia ada protein haiwan, protein tumbuhan tau. Dalam program ni kita nak mix. Sebab apa? Protein haiwan dia ada sequence amino acid dia yang tersendiri. Protein tumbuhan pun macam tu juga. So kita nak combination, kita nak kebaikan daripada dua-dua protein tu. Sebab tu waktu hari protein ni yang terbaiknya dalam meal kita nak biar ada campuran dia. Okay? So yang ni kena ingat ya. Okay, ini 4 benda ni saya bagi tahu terus ya. Tadi kita ada 3 hari protein. Okay, lepas tu kita ada hari penurunan berat. Okay, hari penurunan berat tu ataupun hari protein tu pun kita ada waktu meal. Lepas tu kita ada waktu snacking. Waktu snacking ni ialah waktu in between meals. Okay, faham kan? Okay, katakanlah kita meal dah pukul 12 kita start lunch kita. Okay, pukul 12 hingga pukul 1 tu kira-kira waktu meal kita lagi lah dalam masa sejam. Okay, lepas daripada pukul 1 kita nak dinner pukul 6 katakan. Di antara 1 hingga pukul 6 tu ialah waktu in between meals, iaitu waktu snacking. Okay, waktu snacking bila masuk hari penurunan berat, 4 benda ni pun tak boleh. Sebab apa? 4 benda ni akan kacau insulin kita. Sebab tu selama ni problem kita tak selesai. Masalah berat badan kita tak selesai. Saya sendiri dulu berdiet takut dekat nasi. Tak makan nasi pukul 1 tu, makan sikit je nasi. Kononnya nak kurus kan. Lepas tu pukul 1 makan buah. Pukul 2 makan buah lagi. Klinik saya tu kat tepi kedai buah. Kejap beli buah ni, kejap beli buah tu. It doesn't work that way sebab dia akan ganggu hormon insulin kita. So kita keep releasing insulin kita every time kita makan buah tu. Walaupun buah ni dia berkhasiat tetapi sebab dia ada kandungan gula. So yang tu kita kena ingat. Hari protein, waktu meal kita, waktu breakfast, lunch, dinner tu memang tak boleh 4 benda ni. And of course lah waktu snacking pun tak boleh. Untuk hari penurunan berat 4 benda ni, waktu snacking tak boleh. Waktu makan nasi itu adalah nasi dia. Tapi waktu snacking, kalau kita nak snacking tu, kita nak makan ayam, kita nak makan telur, kita nak makan udang, sotong boleh. Nak makan tempe, tahu boleh. Asalkan jangan makan 4 benda ni. Dan snacking ni, kita galakkan snacking dengan kacang. Kacang-kacang kecuali kacang tanah. Sebab apa? Sebab kacang tanah ni berkalori tinggi. Kacang-kacang lain kita boleh snacking. Tetapi of course lah takkan nak snacking sampai sebalang kacang kan. So kita allow dalam kalau macam almond tu dalam 20 biji sekali snacking macam tu. So boleh waktu snacking. So itulah waktu snacking. Kalau kita nak snacking kacang kuda pun boleh. Tetapi make sure kita masak menggunakan garam sea salt. Kita tak nak garam-garam yang jenis lain lah. Okay, yang garam tu kenapa kita pilih sea salt? I think semalam ada Dr. Adibah bagi voice note yang nicely explain efek garam kepada blood vessel kita, kepada tekanan darah kita semua. Sebab tu kita guna sea salt. Pemilihan sea salt dalam program ni pun ada sebab dia jugalah. Kita tak nak guna garam-garam yang lain. Okay? Okay, now hari protein dan snacking pada hari penurunan berat, ingat 4 benda ni kita tak nak. Nasi, madu, sayur, buah kita tak nak. Okay? Next slide Dayan. Alright, okay, untuk hari protein. Apa yang kita buat waktu breakfast kita? Okay, so waktu breakfast kita akan ada protein juice dengan protein based meal. Okay, so protein juice ni macam mana cara nak buat dia?
Okay, kita campur 150 atau 250 ml air. Okay, dia lebih sedap air cool tau, sejuk. Sebab apa? Sebab kita punya protein forever light ni manis. Dia manis dan rasa dia sedap. Tapi manis dia, manis yang buah tau. Dia sikit pemanis buah dalam ni, kita boleh accept lah. Okay, so campur dengan 1 sudu protein forever light dengan AVG 150 ml ataupun 100 pun boleh lah kalau nak jimat-jimat AVG tu. Kalau lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Okey, campur dengan flaxseed 2 sudu kecil dan 2 sudu kecil chia seed dan secubit sea salt. Pada siapa yang belum dapat lagi barang, okey, flaxseed dengan chia seed dengan forever light ni semua kita akan bagilah. Okey, AVG pun ada juga. Okey, so boleh blend ataupun boleh shake pun boleh. Okey. Lepas tu kepekatan dia tu kalau kita rasa macam terlalu pekat tak boleh nak telan, boleh tambah air. Tapi kalau terlalu cair kita takut tak kenyang lah. Okay. Lepas tu kita boleh makan dengan protein based meal. Okay, protein based meal tu tak tahulah kalau you all suka makan ayam, ikan semua pada waktu pagi ni breakfast. Tapi kalau saya suka telur je. Selalunya telur ni, telur, pemilihan telur ialah nombor 1 telur omega. Nombor 2 telur ayam kampung. Tapi omega nombor 1 Okey. Telur omega boleh untuk hard boil pun boleh, untuk half boil pun boleh. Cumanya half boil tu saya rasa tak berapa kenyang, tapi terpulang lah. Nak buat scramble egg pun boleh, nak buat omelette pun boleh. Kalau saya suka buat macam telur mata, saya je sapu je minyak tadi, olive oil tadi saya sapu sikit dekat kuali yang non-stick. Saya letak benda yang bulat untuk buat telur tu, saya pecahkan telur tu dalam tu, 2 biji. Selepas saya punya protein drink tadi tu. So saya makan tu. So memang kenyang dah lah. Okay. Lepas tu jangan lupa supplements. Selepas breakfast kita ada supplements. Okay. Supplements ni setiap orang akan dapat suplemen yang berbeza bergantung waktu saya buat purchase barang tu, supplements apa yang ada. Okay, secara kasarnya kalau dalam dalam kertas ni, dia adalah cara makan dia. Okay, kita ada kat situ 2 biji absorbency ataupun royal jelly, 3 biji RTC, 4 biji FOG dan 5 biji bee pollen. Tetapi saya rasa semua yang kat sini FOG memang tak ada stok waktu saya order tu. So FOG tak ada. Nanti masing-masing boleh PM saya supplements apa yang diorang ada, yang you all ada. Saya akan advise cara makan dia apa untuk ganti FOG. Sebab setiap orang mungkin berbeza. Ada yang ustazah tadi dia tak dapat RTC masa saya order hari tu. Tapi saya dah orderkan hari ni untuk ustazah kan yang RTC tu. Okay. Kalau ustazah nak start dulu sebelum RTC sampai pun tak apa. Kalau nak tunggu pun tak apa jugalah. Okay. Okay, itu untuk supplements. Okay, supplements ni saya cakap terus lain. Kita 2 kali sehari dalam program ni, tak kira hari protein ataupun hari penurunan berat, 2 kali sehari lepas breakfast dan lepas dinner. Okay, kalau kita tengok kat botol dia sebenarnya dos yang kita recommend tu a little bit higher daripada yang tulis kat botol tu. Sebab apa? Dos yang kat botol tu sebenarnya dos maintenance untuk orang yang cuma nak maintain. Sebab kita sekarang ni masalah kita nak repair inflammation dalam badan kita. So that's why we need higher dose sebenarnya. So don't worry about the dose, it's just supplement kan. So not to worry about that. Okay, kalau sesiapa yang sekarang ni memang ada suplemen yang dia tengah ambil ke apa, okay, tunjuk gambar kepada saya. Nanti saya akan advise nak stop dulu ke ataupun boleh continue bersama dengan program. Tetapi mana yang ada tu jangan buang lah. Kalau kita stop dulu pun kita stop lepas ni boleh sambung balik. Okay, tunjuk kat saya you all ada suplemen apa ya, yang mana ada ambil suplemen lain tu. Sebab kita pun tak nak terlalu banyak jugalah kan suplemen. Okay, we have to understand dalam program ni bukan suplemen tu yang akan baikkan asma kita, bukan suplemen tu yang akan bantu gout kita ke apa-apa. Suplemen tu untuk kita top up kepada nutrisi kita. Okay, so yang tu kena faham. Alright, Dayan, next slide. Untuk
Hari protein waktu lunch. Okay, so kalau nampak kat sini kan kita ada waktu lunch, protein based meal, dinner pun protein based meal. Okay, apa maksud protein based meal? Protein je lah yang kita bagi. So yang terbaiknya kita nak mix protein haiwan dan protein tumbuhan. Okay, protein tumbuhan yang common ialah tahu, tempe, kacang kuda, macam tu. Okay. Yang protein, itu protein tumbuhan. Yang protein haiwan, ayam, ikan, sotong, udang, semua tu lah untuk protein haiwan. Okay. Sebanyak mana kita tak nak makan, okay, kalau ayam, 2 dada ayam. Bayangkan betapa banyaknya. Ikan, 2 ekor ikan kita benarkan makan. So kalau kita dah macam 1 dada ayam kita dah makan, bolehlah kita tambah sekeping tempe bersama dengan dada ayam tu. Okay. Lepas tu, cara nak memasak. Okay, this is a very interesting thing lah about this program. Segala macam kat dapur kita tu, bawang halia, serai, cili, rempah kari, itu semua kita benarkan dalam program ni. Ada program dia tak bagi, bawang dia tak bagi sebab bawang tu sebenarnya ada kap juga. Tetapi dalam program ni kita bagi. Kita bagi guna bawang semua tu kita bagi. Dan ada satu exceptional untuk hari protein ni, kita benarkan mushroom. Tapi bukan yang dalam tin tu lah sebab dia ada preservatif kan. Mushroom, the reason kita benarkan ialah sebab mushroom ialah salah satu sayur yang tinggi protein, tetapi sayur tetap sayur, meaning to say dia tetap ada karbohidrat kalau sayur tu. Jadi untuk mushroom ni, walaupun kita nak guna mushroom jangan banyak sangat, dan kita jangan anggapkan mushroom tu sebagai kita punya main source of protein. Jangan kata okay mushroom ni ada protein, aku nak makan mushroom je lah hari ni, tak nak makan ayam. Tak boleh lah macam tu. Kita tetap kena ada yang main protein tu, which is ayam, ikan ataupun tahu, tempe tu, mix lagi bagus macam tu. Jadi cara nak memasak, macam-macam kita boleh masak. Okay, for example yang paling saya suka sekali apa? Banyaklah sebenarnya, semua saya suka. Tom yum. Boleh campak dalam tom yum tu, boleh letak ayam, udang, mushroom, macam-macam kita boleh letak dalam tom yum tu. Okay, tetapi jangan beli paste tom yum tu. Kita buat sendirilah. Kita blend bawang, kita blend cili, kita blend lengkuas, halia, and then lemon kita campur nak bagi masam kan. Tomato kita tak boleh guna hari protein sebab dia masuk kategori buah. Okay, tapi katakanlah pagi-pagi kita nak buat apa panggil tu, omelette, setakat 1 hiris kecil tomato tu kita boleh abaikan lah. Tetapi kalau ikutkan tomato ni janganlah ambil sampai sebiji blend nak buat tom yum tu, tak boleh lah. So apa yang kita boleh masak? Kita boleh masak tom yum, kita boleh masak asam pedas, kita boleh masak sup, kita boleh masak kari, kita boleh masak guna serbuk kari boleh, tapi kita guna almond milk, kita boleh masak. Okay, katakanlah sup tadi, kalau kita memang masak dengan dada ayam yang tak ada kulit, ayam kena skin off ya. Kalau dada ayam yang tak ada kulit tu, kita boleh hirup kuah sup tu. Jangan pula kita masak bersama dengan anak kita letak dada ayam kita dengan segala kulit-kulit sayap semua kita masuk dengan kulit tu semua, kita tak hirup lah kuah dia tu sebab kita dah masuk sayap dalam tu kan. Tapi kalau kita sekadar masak yang memang ayam organik, dada, masak sup dengan kuah-kuah tu sekali kita boleh hirup. Sup bunjuk semua tu kita boleh letak. Tapi letak inilah garam sisa kita lah. So macam-macam boleh masak. Kalau kita nak masak yang senang, campak udang, campak mushroom. Itu satu saya suka, masak udang, masak mushroom untuk kuah untuk hari protein tu sebab nasi semua tak boleh kan. Lepas tu dengan ayam percik. Ayam percik boleh buat guna almond milk. Sebab semua halia semua tu boleh guna, cili semua boleh guna. Okay. Untuk lunch dan dinner, masakan yang sama pun tak apa. Bukan kata every time nak makan kena masak lain, tak boleh. Yang lunch tu makan yang sama untuk dinner. Okay. Lepas tu untuk hari protein, 1 hour before sleep, kita minum AVG, 100 to 150 mils AVG. Okay. Untuk hari protein. And then supplement lah macam saya mention tadi. Okay, Diane, go to next slide. Sekejap, before that, ada soalan ke tak? Ada tak nak tanya soalan? Boleh buka ni, boleh buka
apa Ada banyak mah. ada banyak. Nak bagi soalan dulu ke nak sambung dulu? Sama dulu pun tak apalah kan. Kejap saya nak minum kat saya haus. Boleh. Siapa tanya soalan boleh tanya dekat tu ya, dekat chat. Nanti kita kumpulkan terus tanya sekaligus. Okay, sorry. Sedang macam tu kan tanya soalan sekaligus. Tak lama dah, sikit dah. Okay, lepas tu kita masuk hari penurunan berat. Okay, hari penurunan berat. Okay, boleh? Boleh, Okay. teruskan. Okay, hari penurunan berat. Apa yang kita, waktu breakfast kita, apa kita buat? Ini yang best sekali. Nama dia antioxidant juice, AO juice. Yang diorang tunjuk dalam gambar tu kan, antioxidant juice. Jadi macam mana nak prepare antioxidant juice? Okay, kita ada jus protein yang tadi tu, yang kita buat jus protein tadi tu, semua sekali bahan tu kita campur dengan buah-buah dan sayur-sayur ni. Saya nak senang, saya kira 7 jenis sayur dan buah. Okay, jangan tak campur dengan jus protein tadi. Kita ada AVA, kita ada Forever Light, kita ada chia seed, flaxseed. Okay, chia seed dan flaxseed tu ada fungsi masing-masing. Kenapa kita ada dalam program ni? Dia increase metabolism, dia ada vitamins dia. Okay, untuk flaxseed dia tadi kena tambah sekali dalam jus antioksida kita tadi. Semua yang kandungan-kandungan tadi kita tambah dengan nanas, green apple, tomato cherry, Japanese cucumber. Okay, kalau tomato tu, kalau tak ada tomato cherry boleh je nak guna tomato biasa. Sama juga untuk Japanese cucumber, kita boleh guna timun biasa kalau tak boleh ni kan. Kalau tak ni, tak ada yang Japanese cucumber. Lepas tu lemon, celery, daun ketukar tu dengan nata dia sekali. Lepas tu kita tambah 2 sudu wheatgrass. Okay, wheatgrass tu ada dalam package yang saya hantar daripada klinik tu, kita ada wheatgrass di barang organik tu. Dan okay, lepas tu kita boleh dalam AO antioxidant juice kita tu, kita boleh tambah madu. Okay, kalau bagi yang nak rasa dia manis sikit boleh tambah madu dalam sudu kecil macam tu. Lepas tu tambah olive oil boleh, sebab apa? Bila kita tambah olive oil, okay, kita masuk bahan-bahan tadi, AVG, protein, flaxseed, chia seed, kita tambah buah-buah tu. So kita nak blend tu, kita tambahlah air agak-agak macam dah nak tutup sikit. Benda kita tu kita blend. Lepas tu kalau kita tambah olive oil, dia punya texture dia tu jadi cantik lagi, lebih nice, lebih smooth, lebih senang lagi untuk kita minum. Kalau kita tambah olive oil dalam kita punya antioxidant juice tu. So, bila kita buat antioxidant juice ni kan, one person dapat lebih kurang 500 ml. Banyak tau, 500 ml. Dan kita kena minum habis sekali. Habislah waktu breakfast tu. Katakanlah terlalu banyak untuk first time ni baru buat kan, macam tak boleh nak agak dah terlebih semua tu. Tak apa, boleh simpan. Tetapi jangan minum pukul 10, 11 pula sebab yang tu dah waktu snacking kita. Kalau ada yang terlebih, kita boleh minum waktu lunch nanti. Kita mulakan lunch kita dengan minum AO juice kita dulu, baru kita makan HD meal macam tadi tu. Kita mulakan dengan AO juice kita dulu. Sama juga kalau macam sesiapa, okay, sebab sekarang ni pun banyak work from home kan. Let's say lepas daripada ni, kita pergi office ke, nak pergi hospital ke, kita rasa macam susah nak cari makanan-makanan HD ni, kita boleh bawa AO juice kita sebagai bekalan kita. Sebab apa? AO juice kita ni, antioxidant juice kita ni dia dah padat dengan nutrisi dan dia memang mengenyangkan. Kalau kita minum ni memang kita tak lapar. Okay, untuk hari penurunan berat, lepas kita minum AO juice kita boleh sebenarnya makan protein based meal kalau kita nak. Kita boleh makan telur kalau kita nak. Tetapi kalau saya memang cukup dengan AO juice sahaja. Okay. Dan yang saya perasan kalau minum AO juice ni kan, kita tak adalah rasa mengantuk pagi-pagi, tak ada. Kita rasa macam segar, bertenaga, sebab dia padat dengan nutrisi. Dia mengenyangkan kita sampai lunch. Macam puasa hari tu,
Memang sahur dengan ni je, memang tak lapar sampai petang. Saya memang kata anak saya memang lain macam dah puasa kali ni, memang tak rasa lapar tu. Sebab dia dah memang padat dengan nutrisi AO jus kita tu. Kalau nak tambah lebih AVG pun tak apa. Okey, kalau kat sini siapa yang ada yang nektar ke, yang apa, AVG yang nektar ke, bits and peaches ke, ataupun ada polmistin ke, ada apa, super greens ke, boleh campur sekali dalam jus kita ni, dalam AO jus kita. Okay, next slide Ryan. Okey, itu lebih kurang ya kuantiti sayur dalam AO jus yang kita minum. Yang ni yang dari gambar Dr. Adibah ni, dia ada tambah berries semua ni. Lepas tu dia tak ada apple kot, dia tak ada dalam ni. Tapi yang senarai tadi tu, yang saya bagi 7 benda tadi tu, itu resipi yang asal dia. Kalau kita sebenarnya nak jaga berat badan kita, saya tak galakkan tambah macam dragon fruit semua tu. Kita tak benarkan dululah tambah buah-buahan ekstra. Avocado kalau nak tambah sikit boleh, sebab avocado tu dia good fat, dan kalau tambah avocado tu dia rasa dia lebih lemak lagi lah, lebih sedap sikit tambah avocado. Boleh kalau nak tambah. Okay, next slide. Okay, so kita masukkan dalam blender kita blend je lah. Okay, next slide Ryan. Okay, lepas tu untuk hari penurunan berat, waktu lunch kita makan HD meal. Dinner kita pun HD meal juga. Okay, okay, apa itu HD meal? Okay, HD meal ialah kalau kita ada sepinggan nasi, HD meal yang dimaksudkan ialah nasi kita segenggam, protein 2 kali ganda, sayur 2 kali ganda. Itu cara kita makan HD meal. Dia nak 2 kali ganda protein, 2 kali ganda sayur, dan sayur yang terbaik ialah green leafy, yang hijau berdaun. Itu yang kita nak dalam sayur kita. Sayur kita tak nak carrot, kita tak nak sengkuang, kita tak nak, sebab itu dalam kategori ubi. Labu semua kita tak nak. Bila dia dalam kategori ubi, dia ada tinggi kandungan karbohidrat dia lebih tinggi lagi. So kita tak nak. Kita nak sayur yang berdaun hijau, itu yang terbaik. Lagi banyak sayur, lagi cepat capai KPI. Siapa nak cepat capai KPI, makanlah sayur banyak-banyak. Bayam Brazil, gaga, ulam tau. Okay, saya faham macam now dengan PKP lah mungkin ada problem nak pergi dapatkan sayur-sayur segar, dan especially kalau sayur-sayur berdaun ni tak tahan lama sangat kan. Okay, jadi kalau rasa macam bila kita nak makan tu, semalam dah beli dah bayam Brazil, tengok-tengok alamak sikit tak cukup. Kita boleh top up dengan kita punya cucumber, tomato kita tu kita boleh top up. Sebab apa? Kita akan sentiasa ada bekalan Japanese cucumber tu untuk jus pagi kita, AO jus kita, dan jus malam kita. Saya kalau sekali pergi beli Japanese cucumber tu memang beli banyak lah. So tengok kat sini kan, pemakanan sihat mana mahal, murah je Japanese cucumber tu. Ambil 10 batang besar-besar baru berapa ringgit kan. So selalu kita, the best is kita kena selalu adalah bekalan Japanese cucumber ni. Japanese cucumber ni sangat-sangat padat dengan nutrisi. It's very good. Okay. Alright, so kita ada lunch and dinner kita, HD meal kita lah macam tadi. Lepas tu untuk hari penurunan berat, kita ada jus malam. Okay, jus malam ni kita, yang terbaiknya kita minum paling lambat dia 1 hour before sleep. Jangan lepas minum tu tidur terus ya, sebab kita ada lemon, kita takut nanti lemon tu reflux. Okay, dia macam ni ke atas lah, nanti jadi senak perut pula. So kita ataupun ada setengah orang dah dinner pukul 7, pukul 8 declare to the whole family, dapur dah tutup. Macam tu kan, dah tak nak masuk dapur lagi dah. Boleh kita minum terus jus malam selepas dinner. Ada kawan saya tu, saya cakap dia macam dah, lepas dia buat tu dah 2 minggu lepas dia buat, dia kata dia jarang minum jus malam. Sebab lepas dinner, lepas solat isyak je tidur terus dia cakap. So dalam cases yang macam tu, kalau you takut tertidur ke apa ke, minum terus jus malam, no problem, boleh minum terus jus malam. Tak payah tunggu ni lah, tak payah tunggu sejam sebelum tidur, rasa dah tak nak masuk dapur ke, boleh minum terus jus malam. So kita ada jus malam ni AVG,
whole ketumbar dengan akar disekali, basuh bersih-bersih. Half lemon, this is for one person lah, halia dan lebih kurang 2 inci halia macam mana nanti saya tunjuk gambar. And then Japanese cucumber, saya tambah kunyit. Okay, kalau tak nak tambah pun tak apa sebab kunyit ni kalau orang yang tak boleh tahan rasa dia mungkin tak sedap. Saya tambah sebab kunyit tu dia is a very very good antioxidant. Okay, next slide lain. Right, ni jus malam saya lah lebih kurang. Kita ada lemon, Japanese cucumber, halia, kunyit. Dengan ni daun ketumbar dengan akar-akar dia sekali. Mix dengan AVG dan tambah air lah. Jangan kalau tak tambah air boleh. Tapi memang kau lah rasa dia pekat sangat, tambah air sikit lah. Okay, tambah air tu terpulang kepada kita lah. Kalau kita nak banyak nanti jadi banyak lah benda tu. Selalu saya tambah sikit je lah. Okay, next. Okay, ini dia jus malam kita yang ni lah yang akan dia ada feature dia boleh menyebabkan nitric oxide tau. Dia boleh campuran jus malam tu which is fungsi dia untuk ini blood pressure kita, ramai yang buat ni boleh berhenti ubat darah tinggi semua. Salah satu dia ialah yang powerful ni jus malam tu lah. Jus malam tu juga yang boleh clear kolesterol dalam darah semualah. Yang ni kita akan belajar baliklah dalam pelajaran hypertension. Ada banyak lagi kita mention. Okay, next. Ni saya dah sebut dah tadi kan, beras dia kita nak yang brown rice. Dan brown rice ni kita masak dengan quinoa, letak quinoa. Sebenarnya lagi banyak kita letak quinoa tu lagi bagus sebenarnya. Boleh start dengan 1 pot beras, 1 sudu quinoa dulu. Kalau kita nak letak lagi banyak lagi bagus sebab quinoa tu dia memang rich dengan vitamins. Okay, vitamin B12 semua bagus Okay, lagi next. Okay, tadi saya sebut pasal chicken, ayam. Kita utamakan dada ayam lah. Okay, tak ada dah kot. So habislah program kita. Habislah 42 hari kita repeat the program. Okay, dah kita go terus soalan. Nampak ke chat tu? Okay, sekejap. Saya tengok chat dia. Saya go ke atas. Okay, tak betul. Dengan gula sintetik tu. Okay, Amira tanya ada tak gula sintetik yang dibenarkan? This is a very very good question sebab dari masa ke semasa memang orang akan tanya soalan ni Ramai yang sekarang ni memang boleh katakan mostly lah orang ramai dah tahu keburukan gula kan. So masing-masing lah berlumba nak kita macam-macam gula yang 0 kalori lah. Okay, back to apa yang saya cakap tadi. Dia macam gula ni, okay, macam kita kata tadi kan, salah satu benda yang kita nak eliminate, kita tak nak ada dalam program ni, craving. Gula yang memberi rasa manis ni dia menyebabkan craving tau. Dulu-dulu waktu saya tak faham semua ni kan, saya pun nak stop tapi suka makan manis kan. Saya ganti dengan stevia. Tapi what happen is stevia tu manis kan, dah memang pun manis. So, kita suka rasa tau. Jadi craving tu tak hilang daripada kita. Maksudnya bila kita nampak kek ke, kita nampak aiskrim ke, kita still rasa nak sebab memang kita suka kepada the sweet taste. Okay. Dia ada dalam biochemistry, kalau siapa-siapa yang belajar medik kan. Ni aku Noor boleh tanya anak Noor belajar medik. Dia ada satu kita panggil Krebs cycle. Dalam Krebs cycle tu dia ada cara metabolism, tunjuk metabolisme benda-benda yang masuk dalam badan kita lah. Sebenarnya metabolisme gula ni dia very similar to alcohol. That's why kita dapat craving dengan gula ni. Kalau budak-budak kan, kalau tengok donat ke apa ke, ya Allah menangis kalau mak ayah belikan kan. Dia nak sangat sebab dia craving. Macam tu. So kalau kita guna gula-gula sintetik, kita still akan ada craving tu. That is yang pertama. Dan yang kedua, macam saya mention tadi, lepas saya tunjuk tadi kan saya tunjuk gambar madu. Kita selalu beranggapan
madu adalah pengganti gula. Sebenarnya tak. Gula dan madu dia macam langit dengan bumi. Sebab madu dia bukan sahaja memberi rasa manis, tetapi ada yang dia punya benefit. Sebab tu dalam program ni banyak program diet dia is about calorie. Sebab calorie so okay lah you nak makan zero calorie sugar. Fine, they allow. Tetapi dalam program kita bukan sahaja memberi penekanan zero calorie, tetapi kita bukan zero lah, maksudnya less calorie. Tetapi kita juga memberikan penekanan kepada kepadatan nutrisi makanan. Macam tu. Sebab yang akan repair badan kita ialah nutrisi yang kita makan. Saya harap Amira faham Okey, so saya turun bawah lagi tengok soalan lain. Gula kelapa okey ke tak? Sebab yang saya mention tadi jugalah, kita galakkan honey, okey? Kita galakkan honey sebab nutrisi dalam honey tu. Okey, parboil. Okey, parboil ni dia memang beras yang okey, tetapi dalam brown rice dia ada banyak nutrisi lain. Okey. So dalam brown rice ada banyak nutrisi lain. Jadi kita lebih memberi penekanan kepada brown rice lah berbanding dengan parboil. Tapi kalau siapa yang ada parboil kat rumah, yang macam nak habiskan dulu, tak apalah, gunalah parboil dulu. Lepas tu cuba guna brown rice Okay. Doktor, kalau untuk eczema digalakkan ambil brown rice juga. Yes. Kita memang galakkan ambil brown rice lah untuk budak eczema juga. Sebab nutrisi dan brown rice lah. Tapi faham-faham je lah budak-budak ni kan. Kita untuk permulaan ni mungkin kita boleh mix brown rice dengan beras biasa dulu. Dan macam saya mention juga tadi, kita boleh kita boleh jadikan brown rice tu rasa dia sedap dengan campur daun pandan, halia, serai waktu kita masak tadi tu, masukkan sedikit olive oil. Macam kalau budak-budak yang ada masalah eczema ni bagus lah, dia boleh lebih sebab olive oil ni ialah fat. Dia fat yang bagus lah. Tapi kalau macam kita orang dewasa, kita tak boleh lebih sangat sebab dia berkalori tinggi. Yang mana nak turun berat badan tu nanti tak turun berat badan. Kita takut macam tu lah. Okey, Cik Hafiz, Haji Hafiz banyak kena pantang. Okey, betul. Memang saya pun mula-mula ya Allah, banyaknya kena pantang. Tetapi bila kita dah buat, kita akan tahu banyak sebenarnya yang boleh makan. Okey. So don't worry, tak apa, buat seperti lah macam saya kata. Time yang tak boleh pantang, tak apa. Itu lagi saya lupa nak mention tadi. The beauty adalah satu benda yang very good about this program. Bila kita dah terbabat, kita dah cheating ataupun sengaja cheating, ataupun kita ada let's say kena pergi kenduri ke, ada birthday party anak ke, buat birthday anak lah kan, ataupun birthday kita, anak kita bagi kita kek malam-malam kan, takkan tak nak makan ke tak? Okay, bila kita dah ada some cheating macam tu, saya akan ajar cara untuk reverse balik. Kita boleh reverse balik Okay, Elman dalam 20 minit betul. Okay. Diet dah jawab tu, kacang-kacang yang makan, kacang kedal, kacang merah tu semua boleh. Sebab dia ada sumber protein lah tu kan. Ada yang rasa lapar dengan ni. Okay. Ya, itu saya tak lagi gambar makanan tu Dayan. Sebab slide ni pun buat cepat-cepat je tadi kan, tak sempat nak ambil gambar makanan. Okay, AVG rupa dia macam mana? Okay, ni tak dapat barang lagi kan. AVG tu yang dalam botol kuning tu. Yang botol kuning yang dia Forever Living punya produk lah. Nanti lepas ni Amira akan kenalkan akan kenal dia lah sampai bila-bila AVG ni. Okay, tu ada Dayan jawab lah. Ada itu yang botol kuning. Okay, Zarina nak tanya. Makan sayur lettuce, butterhead, matahari penurunan. Yang tu semua kena makan waktu meal lah. Waktu meal. Tak boleh waktu in between meals. Okay.
Okay, no. Sisok tu ikut itulah macam biasa kita masak ikut sesedap rasa lah. Tetapi kan no, nanti bila no guna sisok tu no akan rasa perbezaan dia rasa dia sedap tau. Tidak terlalu masin. Okay, sisok ni untuk makanan lain pun maksudnya untuk makanan kita ni bukan dalam AO saja, bukan dalam jus protein saja. Memasakkan kita letak sisok lah. Dan kalau no habis stok, dekat klinik ada. Dekat klinik ada sisok ni. Boleh no boleh bagi tahu bila post ataupun boleh lah, no problem. Ataupun kalau nak order kat Shopee semua boleh. Tetapi before order anything, tunjuk gambar dulu kat kita ya. Kita nak make sure betul. Sebab ada brand sisok yang kita tak bagi. Kita nak yang betul-betul pure sisok. Okay? Ada apa soalan lagi tak? Overlap sound. Tak dengar ya. Tak, suara mah putus-putus sikit. I think my line kot. Rasanya line mah. Tak apa. Ada suara putus. Okay. Yang time mana suara putus tu? Nak saya repeat balik ke? Yang time sisok tadi. Yang suara putus-putus. Penerangan apa yang tak clear? Saya rasa line saya sebab kat sini hujan. Boleh. Boleh ya? Yang mana nak kita repeat? Pasal sisok tadi. Okay, pasal yang sisok yang No tanya tadi, kita guna secukup rasa lah. Sebab bila rasa sisok tu memang sedap. Boleh, janganlah makan tawar je. Kalau biasanya makanan diabetik kat hospital kan tawar kan. Yang ni tak apa. Kita makan je masak sebab dia makan dia akan jadi sedap, don't worry. Okay, kalau ada soalan lagi boleh on mic lah, senang kan? Boleh tanya dengan mic. Kalau dah malas nak type. Oh, can tuna tak boleh Lina. Sorry. Okay, saya baca can tuna tapi saya bayang mushroom tadi. Okay. Yang tuna, yang dalam ni boleh. Yang olive oil boleh. Yang dalam water boleh. Dalam sunflower tak boleh. Okay Lina? Boleh. Can tuna boleh. Tapi yang sunflower tak boleh Lina tu gambar sisok. Cepat buat daya ni gambar sisok. FOG tu macam mana? Apa dia? FOG. Okay. FOG tu dia one of the supplements yang kita guna dalam program ni, Fields of Green. Dia basically kita nak top up kepada nutrisi sayur. Jadi tak apa, tak ada FOG pun tak kena. Boleh je proceed dengan apa yang ada tu dulu. Nanti No PM ni nak tengok apa benda yang No ada. Nanti Ma bagi tahu yang mana nak ambil berapa biji semua saya bagi tahu nanti. Sebab dia each one ada suplemen yang berbeza kan. So tak apa, tak ada FOG pun tak apa. Boleh je teruskan program ni. Dan nanti kalau ada stok, let's say esok masuk stok ke, dia sebab kadang-kadang ni bila FOG ni lama dah tak ada tau. Saya rasa dah dekat 2 bulan kot tak ada. Hari ni tiba-tiba masuk stok dan maybe dia akan macam masuk stok every morning sikit-sikit macam tu. Jadi kita tengok balik esok kalau ada FOG tu ada stok. Siapa nak grab cepat-cepat beli. Siapa yang masih lagi tak tahu nak guna app, nak suruh saya belikan ataupun Cikgu Diana belikan, boleh. Okay, thank you. Okay. Madu forever tu boleh ambil serentak dengan ubat-ubatan. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Lagi tak ada lain? Best sebab suami makan bagi FOG. Oh, ni lepas tak makan sayur ke? Okay, Mas satu lagi kan kalau makan sayur, super green Mas. Mas beli super green tu, bagi dia lepas meal tu minum super green.
Bagus sangat. Lagi satu, yang super green tu kita boleh bawa untuk bila kita travel. Kalau travel kan sometimes nak cari sayur pun susah. Kita berhenti makan kat kedai. Berapa banyak sangat sayur segar yang dia ada kan. Kita boleh top up dengan greens. Dia nice kan, dia sachet. Kita boleh bancuh dengan air masak pun boleh. Nak air yang suam pun boleh, air sejuk pun boleh. Bancuh dengan AVG boleh. Super green tu kalau kita nak bancuh dengan forever night boleh. Boleh guna super green. Memang ada super green bagi dia. Nanti Lina tunjuklah dia punya gambar dia untuk oil tu, sachet inti tu. And then lagi satu, kita kena ingat oil ni walaupun dia kandungan dia omega 3, kita tak ada banyak sangat lah. Okay. Berapa lama gap masa antara suplemen dan prescribed medicine boleh ambil serentak ataupun boleh ambil serentak? Kena tengok dulu apa yang nak makan tu, nanti tunjuk kat saya lah. Biasanya boleh je kalau nak ambil serentak kalau ada dalam 1-2. Tapi kalau ada terlalu banyak ubat-ubat lain, boleh syaratkan masa sikit lah, mungkin dalam half an hour ke. Alright. Ada lagi tak soalan? Nanti ada apa-apa boleh je PM. Okey, siapa nak bermula dalam masa terdekat ni, ni lah, boleh bagi tahu lah bila nak bermula ya. Mak satu dah soalan tu. Mana ya? Nak maintain macam berat badan ideal. Kalau nak maintain berat badan, maksudnya tak nak turun lah kan? Betul. Aini ni buat untuk apa? Aini Zaz ni buat untuk apa? Buat HD ni ataupun sekadar untuk sihat saja? Okey, dia macam ni. Ada orang dia nak maintain berat sebab dia rasa macam berat dia dah okey. Tetapi ada juga sometimes walaupun berat okey tetapi dia ada unnecessary fat. Visceral fat. Jadi elok kalau kita buat measurement lah. Okey. Tapi kalau dah memang kurus sangat, memang betul-betul tak nak turun, keutamaan kita boleh tambah good fat lah. Maksudnya kita boleh lebihkan, kita nak lebihkan olive oil boleh, makan nasi lebih sikit pun boleh. Lepas tu dalam jus kita boleh tambah avocado, lebihkan olive oil sebab kita dah tak nak turun berat kita kan. Jadi kalau sekali-sekala kita nak masak guna santan pun boleh kalau kita tak nak turun berat badan kita. Dan sebenarnya ini tak perlu risau tak perlu risau kalau orang yang dia BMI dah okey dia tak akan turun lagi tau. Cumanya mungkin dia turun sebab dia nak bawa unnecessary fat. Sebab ramai orang sebenarnya berat dia dah okey tetapi dia still ada juga lemak-lemak dekat perut dia which is unnecessary fat. Dia still ada some visceral fat yang tak bagus untuk dia. So dia akan turun jugalah, 2-3 kilo dia akan turun juga. Tapi cara sihat lah sebab kita nak buang unnecessary fat tu. Macam tu. Tetapi akan turun banyak sangat. Jadi dari segi nasi boleh makan lebih. Lepas tu untuk snacking pun boleh snacking lebih kerap lagi. Dah boleh snacking lebih lagi lah kalau nak maintain berat badan. Dan kena lebihkan protein. Kalau nak maintain badan, kita kena lebihkan protein jugalah. Dalam makanan kita tu make sure cukup amount of protein sebab kita nak buat muscle. Kita sebenarnya kalau kita walaupun kita nak maintain berat badan kita, bila kita buat program sihat macam ni, we cannot help but get rid of unnecessary fat. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Yang lemak-lemak sebab di program untuk kita sihat kan. Tu nak tak nak lemak yang tak sihat tu kena dia juga dia kena buang. Tapi pada masa yang sama kita make sure kita buat cukup muscle baru. So kena ada protein lah. Macam tu. Okay, mungkin lebih banyak kena kerap sikit minum yang protein tu pun tak apa. Kita buat jus AO pagi, lepas tu pukul 10, pukul 9, pukul 10 kita minum protein jus tu boleh, tak ada masalah. Nanti boleh kontak saya lagi lah, boleh PM saya lagi tanya macam mana. Okay? Okay, untuk saya. Pukul berapa terbaik Lina? Okay, first yang kita sarankan ialah dalam keadaan
the reason saya tak mention dalam dekat slide saya sebab benda ni bukanlah kata rigid ya, maksudnya kalau kita tak sempat dalam waktu yang disarankan tak apalah, jangan sampai tak breakfast langsung. Okey, yang kita sarankan dalam program ni breakfast kita 6 hingga 8, lunch 12 hingga 2, dinner 6 hingga 8 jugalah untuk dinner. Tetapi katakanlah kita tak sempat waktu yang disarankan, dah terlebih sikit pun tak apa, ada setengah cik-cik pun dia balik sekolah tak sempat nak lunch tu before pukul 2 baru balik, boleh lah lunch pukul 3 pun tak apa. Tapi kita galakkan ikut waktu yang ditetapkan lah, lebih sihat lagi untuk lebih berjaya. But like I said lah, program ni bukan rigid lah, bukan kata kita terlalu strict, tak. Masing-masing buat ikut keupayaan masing-masing macam tu. Okay? Like tak ada dah kot kan? Tak ada rasanya. Kalau ada apa-apa PM lah, PM balik. Dan setiap orang PM supplements yang ada kepada saya ataupun kepada Cikgu Diana untuk kita advise cara makan dia. Sebab tak sama lah yang ada kat kelas tu. Sebab FOG kita tak ada. Alright? Okay, jadi saya ucapkan selamat bermula. Dan yang penting sekali, jangan mula sebelum betul-betul bersedia lah. So Aida, Christina, raise a hand. Nak tanya soalan ke? Oh, ke raise hand bye-bye. Slide ni kami akan dapat, boleh? Tak ada masalah, nak slide ni boleh nanti Dayan pass je kat dia orang tadi kan? Ada je nanti saya. Yang masukkan dalam grup lah, senang, boleh je, tak ada masalah slide tu. Okay, so selamat bermula semua dan mudah-mudahan berjaya. Dan enjoy lah HD ni, bukannya ni sangat pun just cara hidup sihat, cara pemakanan sihat je. Okay, so Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Amira ni Kak Ina kan? Saya pun tak tahu siapa tadi, panggil Amira je. Bila ada anak dia rasanya. Dayan record Dah record. Record tadi Dayan record. Okay. Alright, tak ada apa dah kan? Okay, sorry about the hiccup in the beginning. Glitches. Tak tahu kenapa tak boleh share. Okay lah ya Dayan, saya close lah ya. Okay. Dah sejuk dah dekat bawah aircon ni. Okay. Thanks Ma. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi.